Okay. So hari ni kita masuk friction lah. Okay. So untuk part ni kita still lagi guna equation of equilibrium. Okay. Kita masih lagi guna equation of equilibrium. Cuma kita akan ada tambahan force lah. Okay. Dekat sini kita akan ada friction punya force dan juga normal punya force. Okay. Sebab kita akan consider ada friction occur bila suatu benda tu bergerak. Itu yang kita akan consider. Tapi sebelum ni kita just consider in term of thrust. Okay. Macam mana kalau in term of wages dan juga in term of kalau kita nak move barang tu kan. Okay. Ataupun kita nak apa ni, kalau awak guna ladder kan. Okay. Kalau awak guna ladder, macam mana awak nak analisis supaya awak punya ladder tu ladder yang awak memanjat tu apa? Ladder lah. Okay, saya tak tahu, lupa bahasa Melayu. Tangga. Okay, tangga tu kan. Kalau awak nak betulkan lampu kan, dalam keadaan mana dia tak apparent, maksudnya dia dalam keadaan statik, dia stable dalam keadaan equilibrium, ataupun dia nak bergerak dalam keadaan yang dia nak bila you kenakan force sikit je dia dah bergerak benda tu kan, ataupun dia memang dah bergerak. Macam mana kita nak analisis benda tu kan? Sebab ada tiga keadaan yang kita kena analisis, iaitu dalam keadaan yang tak nampak dia punya pergerakan ataupun statik, dan dalam keadaan yang semua komponen of that ladder ataupun tangga tu, kalau kita kenakan force dia akan bergerak semua, ataupun kita kenakan force hanya salah satu komponen je yang akan bergerak. Yang lagi satu tu dia tak akan bergerak. Dia dalam tiga kes tu lah. Okay. So dia boleh dalam keadaan yang tak bergerak dan yang bergerak. Okay. Okay. Okay, so dekat sini topik yang kita akan cover adalah, alamak, saya punya video. Topik yang kita akan cover adalah law of friction and application. Selalunya kita akan base kepada dry friction. Dry friction maksudnya dia ada geseran kat situ. Sebab apa? Kalau yang smooth dia menggunakan slide. Okay, dia akan bergerak lah, akan motion. Okay, problem involving dry friction dan juga wedges lah. Okay, wedges ni biasa kalau kita nak menggerakkan barang, ataupun kita nak angkat barang, ataupun kita nak stopkan barang kan, ataupun you nak letak wedges ni, letak kereta kasih tak berjalan kan, kita letak wedges kat situ lah. Okay. So first kita akan introduce the concept of dry friction. Analyze the equilibrium of rigid body subject to the force. Present specific application of frictional force. Analysis of wedges lah. Okay. So dekat sini yang penting memang equation of equilibrium lah. Tu awak kena ingat. Okay. So saya harap student will be understand the characteristic of a dry friction. Okay. Draw a FVD including friction. Solving problem involving friction lah. Okay, hari ni kita akan stop dalam first kita start dalam 10.45 sebab pukul 11 saya ada kelas lain pula. Okay, nanti kemudian kita sambung lagi sikit. Okay. Okay, kemudian draw FBD. Itu awak kena ingat lah macam mana kita nak draw FBD bila melibatkan friction ni. Okay, sebab kalau thrust kita tak consider friction tu. Okay, tapi kita just consider internal force kan. Okay, tapi yang ni kita akan ada friction force. Okay, and then solve problem involving friction. Okay, so kalau awak tengok sini in designing a brake system, okay, basikal tu lah. Okay, kita kena understand the frictional force. Okay, tapi kalau kita design without understand the frictional force, okay, mungkin melibatkan cost akan tinggi, ataupun mungkin awak punya tak ada friction. Okay, dia lebih kepada smooth lah, dia licin je. Okay. So for apply force on the brake pads, determine the magnitude and direction of the resulting friction force. Okay, selalunya kat sini force yang kita kenakan dia akan sama magnitude dengan magnitude of friction, tapi berlawanan dengan arah. Itu awak kena ingat. Okay. Sama juga nanti dengan dia punya normal force, dia akan sama dengan dia punya weight. Okay. So macam mana kita nak analisis, how to analyze the magnitude dengan direction of resulting friction force. Okay. So selalunya untuk resulting friction force,
dia adalah resultant daripada friction force dan juga normal force. Sebab tu awak akan dapat resulting force. Kalau awak ingat Fx dengan Fy, awak akan dapat di resultant, sama je macam tu. Cuma in term of normal force dan juga friction force. Okay, so kalau kita consider pushing a box, kat sini lah kita tolak kotak ni ataupun peti ais, okay, apa-apa benda lah, tong ke. Macam mana kita nak tahu dia slide, tilt ataupun stay? Okay, slide ni maksudnya dia bergerak lah. Kalau permukaan tulisan dia bergerak. Tilt, okay, dia dalam keadaan nak bergerak. Okay, ataupun dia stay dalam keadaan equilibrium. Macam mana kita nak tahu benda tu? Okay. And what a physical factor affect the answer to this question? Okay. Faktor apa yang melibatkan benda tu, sama ada dia dry ataupun sama ada dia smooth ke, faktor apa yang dia menyebabkan benda tu boleh slide ataupun dia boleh stay. Okay, so let's see the characteristic of the dry friction. Ini yang kita akan fokus. Okay, friction kita define as a force of resistance acting on the body which prevent or retards slipping of the body relative to the second body. Kalau awak tengok kat sini, okay, kat sini sebenarnya sepatutnya dia ada rough surface. Okay, sebab tu dia ada friction dekat sini. Okay, dia macam ada gigi-gigi lah. Okay, kalau you zoom, okay, zoom in, memang dia akan ada gigi. Itu yang ada friction. Sebab permukaan dia tak rata. Ni tak rata dan ni juga tak rata. And then dia tak ada fluid lah. Okay, sebab tu dia dry friction. Okay, consider effect caused by pulling horizontal on the block of the uniform W yang ni, okay, which is resting on the rough horizontal surface, yang ni rough lah. Okay, so kalau kita consider, kita try tertarik kan, pulling benda tu. Okay, apa yang kita akan tahu? Okay, apa yang kita akan dapat? Okay, so frictional force act tangent parallel to the contacting surface in the direction opposing the relative. Sorry, saya punya internet lah. Dia ada limitation. Saya set limitation. Okay. Okay, so kita sambung. Okay, so frictional force act tangent or parallel. Kalau awak tengok kat sini, okay, kat sini kan, ni frictional force. Okay, yang banyak sikit-sikit sebab dia ada rough structure kat sini. Okay, faham ya? So bila you pull benda ni, dia akan opposite. Okay, ini dia adalah frictional force along the contacting surface. Okay, faham ya? So kalau awak tengok kat sini, ni dia tangent line. Okay, faham the tangent line. Dan yang ni adalah normal force. Okay, uneven distribution. Okay, ini dia punya frictional force. Okay, so awak kena ingat yang ni akan opposite direction with the apply force, dan N akan opposite dengan dia punya weight. Okay, itu awak kena ingat. Okay, so dekat sini delta NN ataupun normal force act upward to balance the W. Kena opposite lah. Fn act to the left to prevent P. So bila you tarik, force mesti akan tahan. Okay, macam resistance lah, dia resist lah. Okay, sama macam kita kira thrust kan. Bila you tarik dia punya member tu, dia akan ada internal force yang akan resist. Okay, faham ya? So ini based kepada close examination lah. Delta Rn are developed at each point contact. Okay, contribute both delta Nn and delta Fn. So yang ni adalah resultant lah. Okay, tu awak kena ingat. Okay, so awak dapat ni, awak boleh dapat resultant. Kemudian awak boleh dapat dia punya theta lah. Okay, sama je kan? Okay, for the body to be in equilibrium. Okay, maksudnya body ni dia tak bergerak. Maksudnya dalam keadaan maksimum, optimum condition. Dia dalam keadaan nak bergerak, tak bergerak. Okay, the following must be true. Okay, yang ni. Okay, F kena sama dengan P. Okay, maksudnya dalam keadaan maksimum ni, dia punya force ni sebelum dia nak slip ataupun dia nak bergerak. Okay, in equilibrium lah. Okay, F sama dengan P, N kena sama dengan W. Okay, itu awak kena ingat. Okay, so moment dekat point 0 ni, kalau awak calculate, okay, awak calculate, kita akan dapat ni lah W darab dengan X. Okay, ini darab ni sebab moment kan.
sama dengan P darab dengan H lah. Okay. And X sama dengan PH bagi dengan W untuk dapatkan dia punya X ni. Kita nak tengok kalau dia dekat sini, X dia. Okay. Kalau X tu dekat sini kawasan, sebab ni dia mungkin dah, kalau dia dah bergerak, X dia akan reduce. Kalau dia tak bergerak lagi, X dia still lagi sama. Okay, itu awak kena tahulah. Okay, kita akan analyse benda tu. Okay, so kita move. Case where the surface contact are rather slippery. Okay, maksudnya dia ada smooth sikit kan. Okay, the maximum friction force is attained just before the blocks begins to move. Ni maksudnya impending motion. Dia pergerakan akan berlaku. Okay, impending motion. Okay, disebabkan slippery kan. Okay, so the value of force, okay, Fs sama dengan mu s. Mu s ni adalah coefficient lah of static friction. Selalunya kita akan kasih lah, dia sebenarnya constant. Okay, sebab tu you takkan calculate. Yang penting awak kena dapatkan N dan macam nak dapatkan Fs. Salah satu ni lah. Dah dapat N ni, awak akan tengok Fs ni. Okay, Fs awak ni kurang daripada mu Sn ataupun Fs awak adalah sama dengan mu Sn. Okay. Kalau yang ni maksudnya awak punya apa ni, box ni, dia impending motion, dia memang akan bergerak. Okay. Dia bila awak letak force dia memang akan bergerak lah, sikit force dia. Tapi kalau yang ni, Fs awak kurang daripada mu s, yang ni maksudnya awak punya force ni maksudnya dia tak cukup untuk dia gerakkan box ni lah. Okay, ni nanti kita akan tengok dia punya condition, sama dia dalam keadaan tipping ataupun sliding. Okay. So dekat sini, okay, the value of force Fs equal to mu s, and yang Fs ni adalah limiting static frictional force. Maksudnya dia tak bergerak lah, ataupun dia dalam keadaan equilibrium yang nak bergerak. Okay. So what happen kalau dia dah bergerak? Okay. Macam mana jadi? Okay. So yang ni verge to sliding lah. Maksudnya N plus S akan dapat R. Okay. So awak akan dapatkan theta S lah. So ini yang saya kata tadi. Dia daripada dua force Fs dengan N untuk dapatkan R. So kita boleh tahu theta S lah. Based kepada tangent kan. Okay. So okay. Once the blocks begin to move, okay, dia dah bergerak, okay, frictional force typically drop and is given by Fk equal to mu K. K ni kinetic sebab dia bergerak kan. So bila bergerak dia mesti ada kinetic energy. Okay. So kita panggil Fk ni kinetic frictional force. Selalunya dia kurang dalam 25% daripada mu S. Okay, mu K mu S sebab dia akan drop. Dia bila dia naik F ni, okay, bila F ni kalau ikut graph, F ni akan sama dengan P. Okay. Bila dah sampai maksimum, ini dalam keadaan dia tak bergerak lagi kan. F yang dikenakan ni sama dengan P yang dikenakan ni sama dengan F. Okay. Ataupun sampai maksimum dia akan sampai Fs lah. Okay. Sampai maksimum dia akan sampai Fs lah. Dia dalam keadaan statik. Kemudian dia akan drop. Okay. Bila drop, ini adalah Fk. Yang ni adalah Fk. Sebab tu dia less. Sebab dia dah bergerak. Okay, F ni akan berkurangan. Okay, so angle of kinetic frictions, okay, sama juga mu K. So kita boleh dapatkan lah. Okay, so Fk ni, the kinetic, Fs ni adalah sebelum ataupun dalam keadaan maksimum. Sebelum dia bergerak. Okay, impending motion, dia akan bergerak. Okay, sebab kat sini dalam keadaan equilibrium. Yang ni dah sliding lah. Okay. Okay, ini dia punya graph yang saya kata tadi. Okay. Frictional force is categorized in different way. Okay, kalau awak tengok kat sini F sama dengan P kan, dia naik. P ni maksudnya dia kurang lah. Okay, daripada Fs ni. Awak kenakan F sampailah dia dalam keadaan maksimum. Dekat sini Fs. Ni yang kita panggil Fs. No motion kat sini kan. Okay, yang ni dalam keadaan motion. So bila you kenakan sikit je lebih P, contohnya kalau you punya P adalah 100. Okay. Paling maksimum bila kenakan 101 ke dia dah sliding dah. Okey, dia dah jatuh dah. Okey, contohnya kotak ni kan. Okey. So bila you kenakan force dia 101 je, dia dah bergerak ke bawah sini motion dia.
Itu adalah dia punya dah jadi Fk. Okay, Fk likewise mu k begin to decrease. Okay, about mu k sama dengan 25% lah. Okay. Okay, daripada mu s. Okay. So itu dia punya keadaan lah. Okay. So F equal to P if equilibrium is maintained. Dekat dalam, dekat atas ni lah. Okay. Kawasan ni. Okay. So F equal to Fs when it reach a maximum value needed to maintain equilibrium. So dekat kawasan ni lah. Ini equilibrium. Yang ni kawasan yang sini lah. Okay. Kemudian, okay, F equal to Fk when sliding occur at the contacting surface. Kat sini lah kawasan ni. Yeah. Okay. So macam mana kita nak dapatkan theta? Okay, theta S. Okay, S prime T. A block with a weight W is placed on the inclined plane. Okay, dalam keadaan condong ni. Okay, the plane is slowly tilt until the block just begin to slip. Okay, so bila force sikit je dia akan slip. The inclination theta S is not. Okay, analysis the block just before it begins to move gives Fs equal to mu S. Okay, ini dalam keadaan paling maksimum. You kenakan force sikit je. Okay, awak punya Fs, okay, sama dengan mu S. Tapi kalau dia tak bergerak, Fs awak, okay, akan kurang daripada mu S N. Okay, ini yang bila tak bergerak. Yang ni bila nak bergerak, impending motion. Okay, just begin to move. Okay, ini yang kita akan analyze. Okay, so untuk determine mu theta S, okay. So kita akan applykan equation of equilibrium. So kalau awak tengok kat sini, okay, Fy, total Fy, okay. So kalau saya buat, saya define X sini dengan Y sini, okay. So maksudnya yang ni akan paksi X lah. Yang ni akan, dia akan dalam, yang ni macam ni kan, W kan. Okay, sini theta S. Okay, sebab kita define macam ni, kita tak define secara macam ni kan. Yang ni selalunya kita define macam ni yang biasa kan. Okay, tapi tak ada masalah, kita boleh define. Awak nak buat macam ni definition pun boleh, cuma dia macam leceh sikit lah. Okay, okay, cuma yang ni Y, yang ni X. Okay, yang ni based kepada definition. Okay, yang macam ni pun boleh juga. Tapi nak senang calculation, saya buat macam ni. Okay, definition dia lah. So kalau awak tengok kat situ Fy N, sebab ni N kan, 90 degree kan. Okay, N W cos theta S lah, yang dekat atas lah. Okay, dekat atas cos theta untuk dapatkan Y. Okay, theta S sama dengan kosong lah, Fx mu S N. Okay, yang ni kan, kalau dia kasih mu S, mesti dia akan kasih mu S lah. Okay, darab dekat N. Okay, negatif W sin theta S lah. Okay, so kita akan dapatkan theta mu S sama dengan mu sin theta divided by mu cos theta S equal to 10 theta S. Okay, kita akan dapat theta S lah daripada mu S ni lah. So kita boleh dapatkan mu S between two material in context. Maksudnya between two material context adalah mu S ni maksud dia dekat sini. Okay, dekat kawasan ni. Ni. Okay, so kalau awak ada macam ni, okay, blok macam ni, okay, A, B, yang ni mu S1, yang ni mu S2. Sebab ada dua kan. Okay, sebab sini ada friction juga, sini ada friction juga bila you tarik. Okay, faham Okay. Itu in term of mu S dan juga macam mana nak calculate dia punya theta. Okay, so problem involving dry frictions. Okay, kalau awak tengok kat sini, okay, apa yang perlu buat, awak kena draw FBD. Okay, make sure that you show the friction force in the correct direction. Okay, so sama ada bila you pull, you punya friction memang dia akan opposite. Itu awak kena tahulah, it's always oppose the motion or impending motion. Okay, determine the number of unknowns. Do not assume F equal to mu S and unless the impending motion condition is given. Itu awak kena ingat. So ini bila dalam keadaan optimum, awak tak boleh buat assumption. Okay, unless kalau dikata
dalam keadaan nak bergerak ataupun dalam keadaan motion. Okay, impending motion. Awak boleh guna assumption benda ni. Sama ada dia dalam keadaan tipping ataupun sliding. Okay. And then awak apply equation of equilibrium. FBD ni nanti kalau ada dua awak mungkin akan ada melibatkan apa ni orang panggil beam kan. Okay, bila melibatkan beam ni itu pun awak kena consider dia punya FBD, okay, untuk beam dan juga untuk friction. Okay, so awak kena consider lah. Okay, for a given W and H, okay, how can we determine if the block will slide first or tip first? Okay, sama ada dia dalam keadaan tak nak bergerak, okay, ataupun dia akan slide. So kita tengok kat sini. In this case we have 4 unknowns, okay. 4 unknowns kalau awak tengok kat sini, P, W, okay, N dengan F, okay, and only 3 equation of equilibrium, okay, 3 equation of equilibrium, Fx, Fy dan juga moment. Okay, ni awak kena ingat lah. 3 equation of equilibrium je. Macam mana kita nak selesaikan? Okay, so here's we have to make assumption to give us another equation. Then we can solve for the unknowns using 3 equation of equilibrium. Finally, we need to check if our assumption was correct. Sama ada dia tak bergerak ataupun dia dah bergerak. Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, impending motion, yang ni impending motion, okay, awak punya X ni, okay, awak punya X ni adalah dah kurang daripada X yang asal. Maksudnya X ni, kalau sebenarnya dalam keadaan asal, X sama dengan B divided by 2. Okay. Tapi bila dia dah bergerak, X awak kurang daripada B divided by 2. Ataupun dalam range kosong ke B bagi dengan 2. Okay, maksudnya kat sini F sama dengan mu S. Ini yang saya cakap tu. Okay. Ini yang saya cakap lah. Okay. Tapi kalau dia dalam keadaan tipping ataupun dia tak bergerak, F awak adalah kurang daripada mu S. Sebab apa? X awak sama dengan B dah bahagi dengan 2. Okay. Maksudnya dia tak bergerak lah kan. X dia. Cuba consider kalau benda ni bergerak kan. Kalau ni bila you tolak ni, P ni you tolak kan. Bila you tolak ke sini kan. Maksudnya half lah. Okay. Box awak tu dah bergerak ke sini kan. Okay. Box awak dah bergerak ke sini. Box awak dah bergerak ke sini kan. Of course lah X awak akan kurang. Okay, kalau dah bergerak. Maksudnya nampak ni. Okay, awak punya tengah-tengah kat sini kan tadi. Okay. Of course dia punya X akan berkurang. Okay. Dia akan jadi kurang daripada B per 2X awak. Okay, sebab awak tolak dah kan. Okay. So friction awak mesti opposite ke sini. Okay, dia mesti cuba menahan ataupun opposite daripada P ni. Okay, so kalau awak tengok ke sini, memang dia akan kurang. Kalau dia dah bergerak kan. Tapi kalau dia tak bergerak, X tu akan sama. Okay, sebab force yang kita kenakan kurang. Okay, faham Okay. Okay, so assumption kalau tipping, awak punya box tu bila awak tolak, okay, X sama dengan B divided 2. Sama je. Okay, antara jaraknya dengan ini. Sebab dia tak bergerak. Okay. And then F kena kurang daripada mu S and N lah. Okay, ini yang awak kena tahulah. Tapi kalau sleeping walker ataupun dia memang nak bergerak dah, dia dah bergerak kan. Okay, awak kena guna equation ni. F equal to mu S N. So awak punya X adalah antara B dua. Sebab dia dah bergerak kan, dia makin berkurang lah X tu. Okay, ini dia punya dua assumption. Sama ada dia tipping ataupun sleeping. Okay. Okay, so kita tengok example ni. Okay. So the coefficient of static friction, okay, between the box and the floor, okay, is mu S equal to 0.3. Okay, dikasih mu S kan 0.3. The weight of the box is equal W equal to 1000 Newton. Okay. Neglect the weight of the bus. Okay, yang bus ni calculate the force F that will cause the box slip. Okay.
So apa yang awak perlu buat sebenarnya ada dua cara lah. Okay. Apa yang awak perlu buat adalah awak kena draw free body diagram dulu. Okay. So bila awak draw free body diagram, awak akan tahu lah macam mana dia awak punya gambaran tu ataupun awak describe macam mana kan. So first, kalau kat sini saya buat member BC is two force member. So direction force at a point BC is along the line BC. So daripada sini kalau awak tengok tadi, okay, yang ni kita buat free body diagram. Kan? Kita buat free body diagram ni. AB dan juga BC. Okay? Faham kan? Ni kita dah belajar lah. So kalau awak tengok kat sini, okay, sebab kita kenakan force macam ni kan. Okay. So ni mungkin akan tertolak dan menahan balik. Okay. Sebab tu dia tolak dan menahan balik kan. Okay. FBC ni. Okay. So kita buat dekat moment A. Okay. Total dekat moment A ni. Okay. So F darab dengan jarak dia. Okay. Yang ni 0.1. Dan BC. Okay. FBC sin 0.2 lah. So kalau awak tengok kat sini ni. Okay. Ni ke sini lah. FBC lah. Okay. Sin 45 darab dengan 45 je lah. Okay. And then jarak dia kat sini kan 0.2. Awak dapat expression yang ni lah. Ini question number 1. Okay. Dan juga F jarak dia 1. Okay. 0.1 meter. Okay. So itu untuk question 1. And then FBD untuk block. Okay. So kalau awak tengok kat sini, okay, ini adalah tadi yang sambung tadi kan. Dengan dia punya bar tadi kan. Okay. So kita just buat FBC. Opposite side. Okay. And then awak kena ingat, dekat sini tadi, dia ada bersentuh dengan floor kan. Ni kan. Okay. So kalau awak tengok kat sini, ni ada ni kan. Okay. So mesti ada mu S dengan N. Okay. Faham ya? Dan juga normal force. Okay. Faham ya? So kalau awak tengok kat sini, bila you tekan bar tadi tu, okay, bila you tekan bar okay. Bila you tekan bar ni, dia try benda tu nak menolak kan. Box ni. And then mesti friction dia berlawanan arah sebab motion dia ke sana. Okay. And then normal force ke sana. Ini dia punya weight. Okay, weight kena slide ke bawah lah. Yang ni kena 90 degree dengan dia punya box ni, N ni. Okay. Awak kena ingat. Okay. 90 degree. Okay. Yang ni pun kena selari dengan box. Okay. Sebab dia friction kan. Friction kena tahan bar. Opposite. Dia try to restrict lah. Kemudian daripada situ, awak apply equation of equilibrium. Okay. Bila you apply equation of equilibrium, awak akan dapat, okay, N. Okay. Yang ni lah. Yang ni kita define X dari arah sini kan. Saya ingat sikit. Kita buat sikit. Ini sorry Ini salah ni sepatutnya. Sepatutnya kena singit sikit. Definition dia macam ni. Sebab kita tak buat X macam ni. Kita tak buat X yang macam ni. Sebab nak senangkan calculation. Okay. Kita tak buat macam ni Faham Definition yang ni adalah sepatutnya macam ni. Tapi kita punya definition adalah singit sikit. Dan yang ni adalah naik atas sikit. Ini awak betulkan ni. Definition. Okay, sebab kita buat arah singit sikit untuk si X, si Y. Okay. Faham Kemudian, so N, sebab dia dah memang 90 degree daripada paksi X. Okay, FBC. FBC sebab dia singit kan. Okay, daripada paksi X dan Y. Okay, 1000 cos 15 degree. Yang ni adalah 15 degree lah. Awak tengok kat sini. Ini adalah 15 degree lah. Okey.
So, awak akan dapat 15 degree sini. Okay. So awak dapat kosong. Kemudian total fx yang ni lah. Fx FBC, okay, cos 60, 1000 sin, okay, sebab kat sini dia dalam paksi y, okay, and mu Sn ni dalam paksi x, okay. So yang ni sebenarnya adalah sama dengan F sama dengan mu Sn, okay, dia punya equation, okay. So kalau awak replace and simplify dengan equation yang nombor 1 tadi, okay, algebra, okay, awak boleh masukkan lah, sebab kat sini kita tahu kan FBC sama dengan F2 kan, okay. So you masukkan, okay, so you masukkan FBC ni F, okay, sebagai F, FBC sama dengan F, okay, 2 ya sebelum ni, okay, awak tengok balik. So awak masukkan, gantikan, awak dapatlah calculate, okay, nilai F, okay. So senang je, okay. Ataupun, okay, awak buat free body diagram untuk blok dulu, okay. Bila you buat free body diagram untuk blok dulu, awak dapatkan nilai FB, BC, okay. Awak dapat N kan, N in term of FBC, sebab dalam paksi Y dengan paksi X, okay. Ni ke sana, ni ke sana, tu kan. Okay. So kemudian FBC ni, N ni awak masukkan dalam sini. Ini adalah N lah. Okay. So awak dapat nilai FBC. Kemudian daripada equation yang satu tadi, equation nombor 1 tadi kan, awak masukkan lah dalam sini. So awak akan dah dapat. Okay, ada soalan tak untuk contoh 1 ni? Clear tak? Mengenai friction. So kita move kepada example 2. Ada siapa faham tak? Ada siapa tak faham? Clear tak? Senyap je macam tak clear je. Clear ya? Example 1. Tak clear lah. Okey, kalau tak ada soalan, kalau semua faham, kita tengok example 2. Okey. Okey. Untuk example 2, okey, yang ni adalah ladder. Okey. So, kalau awak tengok kat sini, the uniform 10 kg of ladder rests against the smooth wall at B. Okey, kat sini. Kat B lah. Okay, and then against the smooth wall at B and the rest on the rough horizontals. Okay, yang ni rough. Yang ni kalau tengok rough lah kan. Yang ni smooth. Ini smooth. Okay. So horizontal plane for which the coefficient starting, so kat sini ada mu s. Okay. Determine the angle of theta, inclination of the ladder and the normal reaction at B. Okay, kat sini lah. NB ni. Sini ada NB lah. If the ladder is on the verge of slipping, okay, maksudnya dia nak bergerak. Okay. So dekat sini apa yang kita perlu buat? Okay, awak kena buat draw free body diagram. Okay. So kalau kat sini, ini NB, normal force untuk B. Okay. Ada frictional force. Okay. Sebab bila berat, okay, dia akan bergerak, motion dia akan ke sana kan? Motion dia. Of course, frictional force akan cuba menahan. And normal force ke atas. Kat sini awak akan dapat RD. Okay, resultant. Okay. So, opposite. Okay. So 4 meter, okay, 10 dalam 90/1, 2 meter dan 2 meter cos theta. Okay. So, right, since impending motion at A is to the left, okay, dia akan ke sana. Okay. So kita tengok. Okay. Since the ladder on the verge of sliding, okay, Fs equal to mu s and Fa equal to mu s and A. Yang saya kata tadi kan. Okay, bila dia nak
Dia bergerak je, okey, antara yang tadi tu, yang saya kata kosong antara X, okey, B per 2 kan. Okey, kita gunakan F S equal to mu Sn. Dia nak bergerak, okey. Verge of sliding ataupun impending motion. Okey, kita guna equation yang ni. Okey, faham ya? So by inspection, NA can be obtained directly. Okey, so maksudnya dekat sini, kalau awak tengok kat sini, total Fy. Okey, total Fy lah. Total Fy kita ada ni, total Fy dan juga ini. Total Fy. Okey, sama dengan kosong. Okey, 90.81 negatif plus NA equal to 0. So awak akan dapat NA. So awak akan dapatlah NA ni. Ya? So awak dapat NA 0.3 9.81. Okey. Selepas awak dapat NA, okey. Disebabkan NA sama dengan 98.1. So awak ni kita tahu kan 0.3. So kita akan dapat FA. Okey. Just masukkan. Okey. So daripada situ, okey, kita dah dapat yang ini dan juga kita dapat yang ini. Kita nak kira yang ini kan. Okey. So daripada situ, okey, NB can be found by total Fy sebab dia dalam sana kan NB. Okey. Okey, sama dengan so 29.43 minus NB, okey, sama dengan kosong. Ini adalah FA lah. Okey. So FA tolak NB sama dengan NB 29.43. Okey. So macam ni kita nak dapatkan angles. Okey, untuk dapatkan angles total moment dekat A lah. Okey, so kalau awak tengok kat sini total moment dekat A, okey, kalau kita draw balik, okey. Draw balik dia punya diagram tadi. Kat sini kan. NA yang ni kita dapat 98.1. Yang ni FA kita dapat 29.43. Yang ni NB 29.43 juga. Kita nak dapatkan theta ni. Okey. Ni dia kata ini point A kan. Ni point B. Okey. So macam mana? Okey, kita buat moment dekat A ni lah. Okey. So moment dekat A, okey, 29.43 darab 4 meter sin theta. Okey. Oh, ada lagi kat sini. Ini ada juga. Wait, ni 98.1. So jarak dia kat sini. Okey. Kena call C dia. Okey. Ni jarak ah. Ni pun jarak. Okey. So yang 29.3 darab dengan jarak yang ni. Bukan. Darab dengan jarak yang ni. Okey. And then yang 9.81 akan darab dengan jarak yang ini. Okey, sebab tengah-tengah kan. So kena bagi dengan 2 lah. So kemudian awak akan dapat just bagikan sin theta cos theta lah. Sebab kat sini tadi kita dah letak kan. Sebab yang ni jarak dia 4 meter darab dengan sin theta. Yang ni jarak dia adalah kalau kita bagikan 2 tadi 2 meter sin theta. Okey, untuk satu jarak ni je. Satu ni. Yang ni pun sama jarak dia. So kat sini kita darabkan dengan yang ni lah. 4 meter. Okey. Dan yang ni kita darabkan dengan 2 meter sin theta. Okey. So kalau ni awak bawa ke sini, okay, kita boleh dapatkan sin theta bagi dengan cos theta, dapatlah tan theta. Tan theta kita dapat 59.4 degree. Okey, faham ya? Ada soalan tak? Sekejap je ni. Kita tak banyak untuk friction dan wedges. Kita banyak example. Okey.
Ada soalan tak? Kalau ada soalan, semua faham Okey. Saya harap semua faham lah. Okey, Doktor. Okey. Kalau tak ada soalan, kita tengok lagi example yang example berapa ni? Example yang ketiga lah. Okey. So, determines the range of value which the mass M of block A may have, so that block B of mass 150 kg will neither start moving up to the plane nor slip down the plane. Okay, maksudnya dia tak akan bergerak. Okay, neither start moving up the plane or slip down the plane. Okay, so macam mana kita nak tahu benda ni? Dia kata range of value. Okay, range of value of mass. Maksudnya dia ada range dia. Kita sampai berapa maksimum, berapa paling minimum. Okay. Okay. So the coefficient of static friction between a block B and the mu S equal to 0.3 dekat kawasan ni. Ini ada friction. Okay. Static friction punya coefficient. Neglect the mass and friction of the pulley. Inilah mass of the pulley. Okay. So apa yang awak perlu buat? Of course awak kena buat dia punya free body diagram. Okay. Kalau awak tengok kat sini free body diagram dia. Dia punya free body diagram dia macam ni lah. Okay. So kalau awak tengok kat sini, yang ni sama dengan C lah. C kan? Sama dengan ni mass. Okay. M darab dengan G. Okay. Motion dia akan ke sana sebab weight dia ke sini kan, dia tarik ke sini. Dia akan tarik ke sini. Okay. Okay. Kemudian awak punya weight 150 kilo. Okay. Darab dengan 9.81 lah. Okay. Ini awak punya weight. Dah value lah. Okay. Kemudian of course bila you tarik friction awak, okay, frictional force akan opposite F. Okay. So F kena sama dengan mu S N. Okay. And then kat sini adalah awak punya N. Okay. Kat sini maksudnya kat sini lah. F lah. Dengan mu S N. Dan ni kena lari lah 90 degree. Okay. Faham Ni akan sama dengan N. Okay. So ni 30 degree. So ini pun akan 30 degree. Okay. Okay. Faham So ni N. Okay, ni motion ke sana lah. Ni first step. Sebab dia akan ada motion ke sini juga nanti. Okay. Sebab ini mungkin lagi berat daripada M. Yang ni M mungkin lagi berat daripada box ni. Okay. So blocks ni. Okay, kita kena tengok. First yang ni dulu. Motion dia ke kanan. Okay. Okay. Kemudian okay, kita perlu buat apa? Next step adalah equation of equilibrium. Okay. So kalau awak tengok kat sini, okay, paksi X, paksi Y. Ke sinilah. Untuk biasakan senang. Okay. Untuk calculation. So apa yang kita perlu buat? Okay, total Fy. Okay. Kalau awak tengok kat sini, paling senang adalah total Fy lah. Paling senang ni. Total Fy paling senang. Sebab ini ada, ini ada. Yang ni X. X exist, ni X exist. Okay, sebab ni unknown kan. Okay. So yang penting kita dapatkan N dulu. Kita dapat N, kita boleh kira F. Okay. So total F, Y. Okay. So maksudnya X ke sana. Total F, Y sama dengan kosong. Okay. So kat sini awak akan dapat N sama dengan berapa? Daripada equation of equilibrium. Kemudian, okay, total F, Y sama dengan kosong. Sebab bila awak dah dapat N, awak masukkan sini sebab mu S sama dengan 0.3.
and awak dapatkan, awak dapat value of F. Okay. So Fy kat sini awak akan dapat apa? M kan? Okay. Okay. So sebab apa? T minus F. Okay, mg. So awak akan dapat value of T lah. Value of T awak akan dapat, kemudian juga daripada T awak sama dengan mg, awak akan dapat M lah. Okay. Itu dia punya step. Okay, kalau awak tengok kat sini, ni yang kita buat. Okay. So awak dapat N. Okay, dan awak dapat M sah. Ni sama dengan T. T yang ni. Okay. Okay, ini kalau motion dia ke kanan. Kalau dia motion dia ni naik lah. Okay. Sebab pemberat tu lagi berat daripada blok. Okay, kalau dia punya blok ni lagi berat daripada pemberat tu. Okay. Dia punya motion akan opposite. Okay. So kita tengok kat sini. Okay. So kalau awak tengok kat sini, okay, motion dia adalah ke sini kan. Okay. Still lagi ke sana. Okay, sebab kita tarik. So dia akan bergerak ke sana, friction dia of course dia akan ke opposite. Ini still lagi sama, ini still lagi sama. So sama juga menggunakan equation of equilibrium. Okay. Kalau awak tengok kat sini total Fy, sebab kita nak dapatkan nilai N dulu. Okay. Ini S dikasih, kemudian kita dapat nilai F. Okay. N sama dia. Tapi yang dia tak sama adalah nilai M. Okay, sebab dia opposite ke sana. Okay, yang tadi dia opposite ke sini kan. Okay, so dia punya value akan lagi rendah lah. Okay, so daripada situ kita dapat nilai M. Okay, so dia punya range of value of mass sama ada dalam 36 kilo. Okay, antara 36 kilo ke 113. Dia tak akan bergerak ke atas, dia tak akan bergerak ke bawah. Okay, so dia akan stay still. Okay, so kalau dia lebih, okay, kalau mass ni kurang, okay, kurang daripada sini, okay, daripada 36 ni, okay, so dia akan bergerak ke atas lah. Okay, dia akan bergerak ke atas. Okay, so kalau ni adalah lebih, so dia akan bergerak ke sini. Okay, faham eh? Oh, sorry, terbalik pula. Yang ni dia bergerak ke sini. Okay. Yang ni bergerak ke atas sana. Okey, balik. Okey. Ini sama dengan mg. Okey. Faham eh? Ini okey kan? Example ni. Okey. Ada soalan? Ada soalan eh? Okey, kita tengok example yang melibatkan dua blok. Okey. So maksudnya ada 2 mu s lah. So bila melibatkan 2 mu s, kita akan ada 2 weight. Yang ni 30 pound. Yang ni 40 pound. Okey. So kat sini ada mu s. Okey, mu s dia adalah 0.25. Yang ni mu s dia 0.4. Okey. Okay, so kita pull dia blok A ni, and then sini pun ada rope, dia cuba tahan blok B ni. Okay, so macam mana kita nak calculate apa dia kata, draw the free body diagram for each bar and solve for the horizontal force P needed to have impending motion of bar A. Yang ni bergerak kan, nak bergerak. Okay, so kita tengok kat sini. Gerakan akan berlaku lah. Okay. Kita draw dua free body diagram ni. Okay. Fadli ni dia punya internet ni tak bagus kesian dia. Cuba masuk. Fadli, internet okey ke? Dengar tak dia? Fadli, internet okey? Kalau tak okey nanti awak tengok video saya. Okey. Saya rasa chapter ni still okey lah, tak adalah sama. Okey. Okey. So kita draw free body diagram untuk dua blok tu. Okey, yang ni A dan yang ni B. Okey.
Kalau awak tengok kat situ, ni root tadi tu kan. Okey. Kalau awak tengok ni kan. Ni. Okey. 15 lah 8. Okey. So kalau awak tengok kat situ, okey. Kalau awak tengok kat situ, yang ni adalah blok A, yang ni adalah blok B. Okey. So bila kita tarik ni, yang ni cuba menahan kan. Okey. Kalau awak tengok tadi, dia punya blok. Jadi macam ni kan. Ni. Kita tarik kan. Ni blok A. Ni blok B. Okey. So bila kita tarik, dia akan ada frictional force. Okey, sini ke sini. Ni pun sama. Untuk blok B. Okey, dia menahan kan. So N1 dengan N2. Okey. And then yang ni blok A atas. Of course dia akan opposite dengan blok B. Okey, dia opposite So yang ni N2 dia sama, cuma dia opposite. Okey, opposite direction same magnitude. Okey. Yang ni cuba menahan sebab awak cuba pull benda ni kan. Yang ni pun akan try to bergerak juga sikit. Okey, sebab dia ada friction atas ni. Ini kan. Ini pun ada friction. Okey. Okey. So kemudian kita solvekan guna equation of equilibrium impending motion. Okey. Kalau awak tengok kat situ. Okey. Yang ni total Fx total F Fy. Okey. So mana yang kita akan selesaikan dulu. So kalau awak tengok kat sini, okey, ini kita boleh selesai kan. Okey. Based kepada algebra lah. Okey. So kalau awak tengok kat sini, saya selesaikan yang mana dulu yang ni dulu. Okey. Sebab yang ni F2 sama dengan mu S N 2. Okey. Sama dengan N2. Okey. Okey ke Fadli? You punya internet? Macam siapa ni? Okey doktor, okey. Okey. So yang ni sama dengan mu Sn. So n awak sama dengan ni. Okey. So awak boleh selesaikan secara algebra. Okey, kalau awak selesaikan secara algebra, awak akan dapat nilai T. Okey. Kemudian lepas awak dapat nilai T, okey, and juga nilai N2. Bunyi apa tu? Bunyi apa tu? Boleh mute kot. Okey. So kalau awak tengok kat sini, selepas kita buat ni kan, T okey sama dengan 15 lah. 17. Okey. Plus yang ni mu S kan, mu S sama dengan 0.25. N2 sama dengan 0. Yang ni T 8/17 tambah dengan tolak dengan 30 plus N2. Okey. So just samakan N2 ni dengan 0. Yang ni awak boleh darabkan dengan 0.25. Okey. Kemudian awak boleh cancel out, awak akan dapat nilai T. Okey, awak akan dapat nilai T lah. Okey, faham Dah dapat nilai T. Okey. Awak boleh calculate nilai N2. Okey. Daripada equation yang inilah. Okey. Faham Okey. Kemudian selepas awak dah dapat nilai N2 dan juga nilai T, okey. F awak dapat, N2 awak dapat, awak akan dapat nilai N1. Kemudian awak akan dapat nilai T dan juga F1 sebab F sama dengan mu S N1. Okey. So kalau awak tengok di situ, okey.
F1 sama dengan 0.1N, F2 0.25N. Okay, so kita akan dapat ni lah jawapannya. Okay, so yang ni N2 dan juga T kita dapat daripada sini. Okay. Dan F1, F2, F3, P ni kita dapat daripada sini. Okay, so yang ni kita dapatkan daripada sini, daripada sebelah sini. Okay, ni. Okay, so masukkan awak dapat N1 lah. N1 dapat F1 sama dengan US N. Faham Okay, so itu untuk example 4. Senang kan? So bila ada dua free body diagram, awak kena separate kan. Awak buat dia punya free body diagram. Okay, faham So ni melibatkan dua blocks. Okay. Okay, next. Kita tengok example 5. Okay. So untuk example 5, okay, WA sama dengan 500 Newton. Okay, yang ni 500 Newton. 500 Newton. B sama dengan 700 Newton. Okay. Mu S. Okay. Mu S sama dengan 0.3. Maksudnya dua-dua ni. Ini 0.3. Ini 0.3. Okay. Dua-dua adalah mu S. Okay. So kalau awak tengok kat sini. Okay. Bila C ni letak pemberat. Okay. Letak pemberat dekat B ni. Okay. Motion dia ke sana lah. Kan. So dia akan cuba menahan. Okay. Untuk blok B. So dia akan cuba menahan kat sini lah. Yang atas ni pun sama kalau awak keluarkan. So, kita tengok free body diagram ni. Okay, kalau awak keluarkan kan. Okay. So ni akan tarik ke sini. Okay. Blok B. Ini ada weight ke bawah. Dan ni dia cuba menahan lah. Blok B ni. Okay. And then ada normal force. Okay. So ni kita denote sebagai N1. Okay. Yang ni sebagai F1. Yang ni WC. Yang ni lah. Kan. Okay. Atas ni pun sama. Okay. Dan juga masuk. Okay. Yang ni N2. F2 lah. F2. Dan juga N2. So ni ke sini. Ini ke sini. Okay. So yang ni akan ke sini juga. Okay. Faham tak? Okay, sebab ni ada kan. So kalau awak tengok kat sini. Okay, untuk blok B. Okay. Blok B ni. Okay. Dia akan menahan dua. Okay. Benda ni. Ada dua tali. Okay. So sini adalah 2 T. Force dia. Yang ni adalah T aja. Sebab dia satu je. Okay. So T. And then sini akan ada 2 normal force juga. Okay. Satu normal force. 2 normal force lah. Ni adalah N2 juga lah. Sebab dia menarik ke sana. Kemudian dia akan opposite ke sini lah. F2. So ni akan sama dengan mu S N2. Ni pun sama juga. Mu S N2. Yang ni mu S N1. Ni akan ada berat lah. Okay, weight. Okay. Yang ni WA. Yang ni WB. Ni awak punya free body diagram. Awak kena ingat. Ini 2T, yang ni 1T. Okay. Saya darabkan dengan 2 sebab dia melibatkan 2 force. 2 weight. Okay. 2 blok lah. Faham Okay. So kalau awak tengok kat situ. Okay. Dah dapat benda tu. Okay. Blok A dengan blok B. Okay. Ni 2T, 1T. Kita buat equation R. Itu total Fy dengan total Fx. Awak akan dapat nilai T lah.
Okay. T sama dengan 2T ni awak boleh masuk. Okay. Kemudian total FY N2, N1 tolak W, B. Okay. Awak akan dapat N satu sebab N2 kita dapat kan. N2 sama dengan 500 Newton daripada equation ni. N2 sama dengan 500. So awak masukkan dalam N2 ni. Okay, W dia kasih. Okay, kemudian selesaikan W, C. Awak dapatlah 810 Newton. Okay. Faham Faham tak example 5 ni? Ke tak faham? Ada soalan tak setakat ni? Sebelum kita habiskan, sebelum saya stop 10.45. Okay, kemudian kita sambung balik dalam jam 12.30 sebab kita boleh habiskan cepat sebenarnya. Okay, ada soalan tak? Ke nak terus sampai wedges? Sampai wedges? Anyone? Kalau nak teruskan sampai habiskan terus, saya rasa dalam 1 jam kita dah boleh habis kot. 1 jam lagi. Saya akan inform saya punya kelas lagi satu, saya akan start lewat lah. Ke macam mana? Semua? Saya buat. Terus cukup. Terus je? Okey, habiskan terus sampai wedges ya. Tanya yang lain. Yang lain? Tanya lain. Lain? Boleh je. So kita boleh habis lawan lah. Kan? Saya nak inform kelas saya lagi satu. Okay. Okay, so sekejap. Sekejap. Boleh doktor, boleh. Take file dulu ke, nak pergi minum air dulu. Okay, so kita sambung example 6 lah. So example 6 ni kita tengok ladder ni. A uniform ladder weight 20 pound. Okay, the vertical wall is a smooth, no friction lah. Maksudnya dekat sini lah, smooth kan. The floor rough is a mu s. Okay, sini ada mu s. So dia akan ke sana kan. Kalau awak jangan kat sini, okay, friction awak mesti akan opposite dan juga akan ke sini. Ni F, FA dan juga N, NA lah. Okay, ni N, NB. Okay, so the minimum force P needed to move or slide the ladder. Okay, kita kena cari ni lah, minimum force P ni. Okay, berapa? Okay,
So ada 4 unknowns kalau awak tengok kat sini. Okay, yang ni dia punya berat. Okay, P, FA, NA, and NB. Okay. So macam mana kita nak kira? Okay. So kita assume tip first lah. Benda tu tak bergerak. Okay. Dia kata tadi find the minimum force P needed to move tip or slide ladder. Maksudnya dalam keadaan yang paling maksimum. Okay. Bila kita kasih force sikit je dia dah bergerak dah benda tu. Itu dia punya maksud lah. Okay. So kita punya assumption ada tip first. Okay, kat sini NB sama dengan kosong lah. Sebab dia tak bergerak kan. Okay. So apa yang awak perlu buat? Okay. Awak kena draw equation of equilibrium. Okay, total Fy dengan N, NA. Okay. Kemudian awak akan dapat nilai N, NA. Okay. Kemudian calculate P, moment force dekat A, dekat sini lah. Okay. So maksudnya 20 pound darab dengan 3 dan P darab dengan 4. Okay, 4 meter. Okay, so awak akan dapat nilai P. Kemudian total Fx. Total Fx awak akan dapat P, Fa lah. Okay, so kita akan dapat Fa. Okay. And then daripada situ, okay, kita boleh buat analisis. Check dia punya assumption. Yang kita cakap kan, kita kena check assumption tu. F max, okay, mu S darab dengan N, NA. NA kita dapat kan? Okay. Kalau awak tengok ST sama dengan 16 pound. Okay. So yang kita kira, okay, FA, okay, FA sama dengan 15 pound. Okay. Yang kita kira kan daripada equation of equilibrium. Tapi kalau kita calculate daripada mu S darab dengan N, kita dapat dalam 16. Okay. So maksudnya, okay, kita punya assumption ni betul lah. Okay. So dia punya FA kurang daripada F max. So kalau awak kasih lebih daripada 16 ni, okay, awak punya ladder ni akan bergerak. Okay. 16 pound ni. Okay. Itu paling minimum. Yang paling maksimum, paling minimum kita boleh kasih force dekat ladder ni. Okay. Kita pull P tu lah. Okay. Faham eh? Okay. Itu satu. Okay. Kalau kita tengok impending motion. Okay. The smallest magnitude of P that will cause impending motion. Okay. Kita tengok kat sini. Orang ni tolak kan. Okay. 100 pound. K mu S sama dengan 0.5, A 3 feet dan B sama dengan 4 feet. So kita buat free body diagram. Okay. Kita buat free body diagram yang ni tolak kan. Okay. 5, 4, 3. Okay. And then X, kita ada N. Of course dia akan opposite lah F tu. Okay. Kita ada 4 unknowns with 3 equation of equilibrium. So kita assume slips or okay, impending motion lah. So kat situ F sama dengan mu S, N. Okay, dia punya equation kalau dia sliding. Okay. Maksudnya impending motion lah. Okay. Maksudnya dia nak start bergerak. Pergerakan akan berlaku lah. Ni kan equation dia. Okay. So kita buat equation of equilibrium. Okay. So bila kita buat equation of equilibrium, okay, total Fx, total Fy. Okay. Ke sini, dia ni tolak ke sana, awak akan dapat nilai P dan juga nilai N daripada dua equation yang ni lah. Okay. Kita dapat nilai P dan juga nilai N. Okay. Just buat ni. Kemudian kita buat moment dekat O. Okay, moment dekat O ni. Okay. So kalau awak tengok ke sini, kita akan dapatkan nilai X. Okay, sebab N darab dengan X kan. Kita tak tahu X ni. So kalau awak tengok kat sini, okay, X sama dengan 1.44. Okay. Kurang daripada 1.5 kan. Okay. Faham tak kat situ? So dia punya value adalah antara 0, X sama dengan B. Okay. Ini yang awak tengok. Dia bergerak ke tak bergerak? So kalau awak tengok kat sini 1.44 antara B divide by itu. Yang ni B lah. Okay, ni B. Yang ni B divide by 2. Okay. So O, okay lah. So maksudnya drum tu slip lah. Dia bergerak sebab dia kurang daripada 1.5 dengan P sama dengan 100 pound. Okay. Faham eh? Okay.
So itu semua example untuk friction. Ada soalan tak sebelum kita masuk wedges? Okay, sebelum kita masuk wedges. Ada soalan tak untuk friction? Anyone? Ada soalan tak? Saya harap tak ada soalan lah. Boleh faham tak? Okay, so maksudnya dekat sini tambahan kita adalah friction force. Okay, sebelum ni kita tak consider friction force tu. Okay, sebab selalunya melibatkan macam benda yang bergerak dekat rough surface kan. Okay, so friction force tu kena opposite daripada awak punya force yang awak kenakan. Okay, so contohnya macam ni lah. Okay, dia akan opposite. Okay, same direction but same magnitude but different different direction, same magnitude. Okay, faham eh? So awak kena ingat selalunya force tu kena ada F dan juga N. Okay, and kita akan dapat result tu dekat sini lah. Okay, faham eh? Ada soalan tak? Sebelum kita masuk wedges. Wedges ni sikit je bagi saya lah. Ada dua example je ni. Tak ada kan? Kita nak masuk wedges. Ada tak? Ada soalan tak? Semua senyap kan? Berpuasa, selamat berpuasa. Okay, so kita masuk wedges lah. Kalau tak ada soalan. Okay, kita habiskan. Okay, sebab ni pun last chapter kita akan belajar kan. Okay, so objektif dia determine the force on the wedge. Okay, ni wedge ya. Ni block ataupun kita biasanya block ataupun crate lah. Okay, ni block, ni crate. Ni wedges, ni crate. Ataupun awak nak naikkan barang ni kan, naikkan ke atas kan. Okay, ataupun dalam bahasa Melayu ni kita panggil baji rasanya. Baji. Okay. Okay, so application which are used to adjust the elevation or provide stability for heavy objects such as this large steel pipe. Okay, ni kita panggil wedges. Selalunya dia punya weight ni kita akan neglect lah sebab dia lagi kecil daripada weight of the barang ataupun block pipe ni lah. Okay, kalau tengok objek ni kan, objek ni lagi besar daripada wedges. Sebab tu selalunya kita akan neglect dia punya weight of wedges lah. Okay, so dia punya persoalan, how can we determine the force required to pull the wedge out? Okay, ataupun kita nak masukkan ataupun kita nak keluarkan. Okay, when there are not apply force on the wedge, will it stay in place, safe locking, ataupun come out on its own? Kalau awak letak kan, tiba-tiba dia terkeluar pula kan. Macam mana kita nak tengok benda tu? Under what physical condition will it come out? Okay, what's the reason? Okay, adakah sebab dia slipping? Okay, ada permukaan licin ataupun kita tarik? Okay, sebab apa? Okay, kita akan tengok kat situ. Okay, which is a simple machine in which a small force P is used to lift a large weight W. Okay, tahunya kalau awak ada buat dekat kampung kan, ada rumah papan kan. Selalunya kita memang ada letak baji ataupun wedges kan. Okay, untuk kita naikkan sikit untuk samakan rata. Okay, itu salah satu application dia. Okay, to determine the force required to push the wedge in or out, necessary to draw free body diagram. Awak kena draw dua-dua. Okay, wedge dengan object. Okay, itu awak kena ingat. Ada dua free body diagram. Sama juga macam friction yang tadi tu. Bila ada dua objek, awak kena draw dua-dua. Sebab kita nak nampak. Okay, selalunya dekat wedge kita boleh nampak dia punya internal dan friction force dekat objek. Sama juga daripada objek kita boleh nampak dekat wedges. Okay. Kemudian consider benda ni kan. Okay, selalunya kalau awak tolak, impending motion dia akan ke dalam lah. Okay. So it is easier to start with free body diagrams. Okay, ini dia punya contoh. Sebab bila awak tolak, dia kena opposite. Okay. Ni kita panggil friction force lah. Ni normal force. Okay. Faham ya? Note that F always in direction opposite to the motion. Okay. Sebab motion awak ke sana kena opposite.
along the contacting surface perpendicular to the contacting surface. This one is N. Perpendicular maksudnya 90 degree lah. Kalau awak tengok kat sini ni, saya ingat kan, dia kena, saya ingat juga untuk jadikan dia 90 degree. Okay. Jangan pula awak samakan N1 dengan N2, dia punya arrow tu. Salah. Okay, dia kena perpendicular. Okay. Faham Okay, next, FBD of the object on top of the wedge. Okay, please note. Okay, at the contacting surface. Ni awak kena tengok lah. Okay, ada weight dia. Okay, yang tadi tu wedges tadi, weight kita neglect kan kat sini. Okay, sebab dia kecil dia daripada objek tu. Okay, and then dia punya friction ataupun contacting surface force. Okay, all other force acting on the object should be shown kat sini lah. So kat sini dia ada force jugalah. Okay. To determine the unknown, we must apply EOE. Okay. Dan juga the impending motion frictional force F sama dengan S N. Ini yang kita akan guna. Okay. Faham Okay. So yang mana kita akan start dulu? Ia bergantung. Okay. Kita kena start dengan number of unknowns yang kurang. Okay. The number of unknowns are less than or equal to the number of equation of equilibrium. Itu yang awak ingat. Awak nak start ni dulu pun boleh. Awak nak start ni pun dulu pun boleh. Itu bergantung. Yang penting unknowns dia paling rendah ataupun sama dengan equation of equilibrium. Okay. So kalau awak tengok kat sini, okay, if the object to be lowered, wedge need to pull out. Kat ni lah keluar. Okay. So if the value of force P needed to remove the wedge is positive, then the wedge is self-locking. It will not come out on its own. So awak kena ingat lah. So P maksudnya positif kan kat sini. Sebab kita perlukan force yang banyak. Dia tak akan bergerak sendirilah benda tu. Self-locking lah. Okay, faham ya? Dia kena positif. Okay. So kalau awak dapat negatif maksudnya dia akan bergerak sendiri. Okay, faham ya? Okay. So ni example. Okay, example 8. Okay, the crate weight 300 pounds. Okay, yang ni crate. Yang ni crate Mu S contacting surface is 0.3. Okay, both adalah 0.3. Okay, kalau awak tengok kat sini, sini 0.3 mu S dia, sini pun 0.3. Okay, contacting surface. Okay, calculate the smallest force P needed to pull out the wedge. Okay, ni awak motion dia ke sini. Okay, faham ya? So macam mana awak nak free body diagram? Kalau awak tengok kat sini, awak boleh free body diagram. Okay, yang ni wedges lah. Okay. So kalau wedges yang ni P. Okay. So bila awak tarik, friction force akan ke sini lah. Yang ni FC lah. Okay. And then yang ni NC. Okay. Kemudian okay, kena sama yang ni ND. Ini FD. Okay, faham ya? So yang ni kalau awak tengok kat sini, yang ni 30 degree, 15 degree, ni 15 degree. Okay, yang ni 300 pound weight dia. Okay, ni dah ke sana, so ni kena ke sini lah, FC. Okay, and ni kena ke sini, C. Okay, and then dia ada rough surface kan. Bila you tarik, ini akan turun ke bawah kan, motion dia. Okay, so bila motion ke bawah, kena opposite. Okay, yang ni F, B. Ada friction kan, yang ni ada N, B. Okay, faham Sebab bila you tarik benda ni, ini bergerak ke sini. Ini akan turun ke bawah. Okey, faham Sebab tu sini ada friction. Okey, friction force kawasan ni. Awak jangan neglect. Okey, faham Cuma awak neglect adalah weight of wedges. Okey, faham So awak kena consider semua. Okey, so maksudnya dekat sini ada mu S dan juga mu SR sama. Okey, so selepas awak draw, okay, crate and wedges. Okay, ini dia punya free body diagram yang saya tunjukkan tadi juga. Okay, faham
300 pound, okay, NB, NC, okay, FC, okay, and ND. Okay. So equation of equilibrium of the crate, okay, sebab dia paling senang kita nak dapatkan kan. Ini kita ada information. Okay, kita boleh keluarkan dia punya equation of equilibrium. Equation kita boleh kurangkan unknowns. Okay. So daripada sini, okay, NB, NC, NB, NC. Okay, daripada sini awak gunakan algebra, awak boleh dapatkan NB dengan NC. Okay, samakan. Buat NB ni, salah satulah awak darabkan, contohnya yang ni equation mana awak nak darabkan. Yang ni awak bawa ke sini. Okay, NB tolak 0.3 NC. Okay, sama dengan 0.3 NB plus NC sama dengan 300. Okay, mungkin yang ni yang boleh, yang ni sama dengan kosong, darab dengan 0.3 lah. So ni awak boleh cancel out. Okay, ini akan jadi 0.03 kuasa 2. Okay, so awak boleh dapatkan lah NC dulu, kemudian baru NB. Okay. Okay, sama juga untuk wage. Okay, so awak dapatkan equation of equilibrium total Fn dengan total Fy. Buat NC kita dah dapat, FC kita dah dapat. Okay, kita boleh cari ND. Okay, kemudian kita boleh cari P. Okay, selepas dapat ND, kita masukkan dalam equation yang sinilah. So awak akan dapat P. Okay, faham Itu untuk wages dan juga object. Okay, faham? Ada soalan tak untuk wages? Sebelum kita masuk example 9. Saya harap tak ada Okay. So kita sambung untuk example 9. Okay, the uniform stone in figure below has a mass of 400 kg and is held in a horizontal position using a wedge at B. If the coefficient of static friction is mu s equal to 0.3 at the surface of the contact, determine the minimum force P needed to remove the wedges. Okay. So kalau awak tengok sini sama juga. Okay, assume stone does not slip at A. Okay, yang ni dia tak slip dia slip kat sini je. Faham Okay. So apa yang awak perlu buat? Awak kena buat free body diagram untuk objek dan juga wedges. Okay. Tu awak kena ingat. Okay. So macam mana awak nak buat? Okay. So kalau awak tengok kat sini dia punya free body diagram. Ni point A. Okay, ni wedges. So sebab awak pull wedges ni, dia akan opposite ni, ini ke sini. Okay, NB and NC. Yang ni NB kan, sebab ini wedges dia kat sini kan. Okay. Okay, and then ini adalah point A. Okay, ni point A. Okay, so bila ni tarik, ini try to tahan lah. Okay, ni pun try to tahan, dia akan ke sana lah. Okay, opposite kan, opposite daripada sini. Okay, fahamnya yang ni opposite daripada yang ni. Okay, so apa yang perlu buat, awak kena tengok yang mana kita akan buat equation of equilibrium dulu. Okay, so kalau saya akan buat yang ni dulu lah sebab kita ada information yang banyak. Okay, so kalau kita buat ke sini equation of equilibrium. Okay, so yang ni slipping does not occur. Maksudnya bila slipping not occur, mu s kena FA kena kurang daripada mu s and A. Itu awak kena ingat. Tapi kalau slipping occur, FA sama dengan mu s and A. Okay, awak kena tahu dekat situ. So pastikan kat situ adalah kurang lah. Okay, so untuk equation of stone, equation of equilibrium untuk stone, okay, just total MA, total MA, okay, moment dekat point A. So awak boleh kira NB. Okay, so ni ada yang ni sebenarnya NB, okay, ini juga
Okey, dan juga yang ni 7 degree kan. Okey, so awak boleh calculate. Okey. So awak boleh calculate dekat moment A. Okey faham So kita boleh dapat NB lah. Okey. Kemudian kita dapat NB, kita boleh calculate dia punya FC dan juga FC lah, NC. Yang ni lah. So total FY, total FX. So kita dapat NC dengan P lah. Okey. So kalau awak tengok kat sini, P dia positif. Faham tak? So dia tak akan keluar dengan sendiri. Okey, dia self locking lah. Okey, remain in place. Okey. Faham tak? So kita perlukan force at least minimum this one untuk kita pull out this wedges. Okey. Faham ya? So itu je untuk wedges sebenarnya, dan juga untuk friction. Terlalu pendek. Ada soalan tak? Faham tak semua? So kita punya main adalah sepatutnya adalah equation of equilibrium dan macam mana nak draw free body diagram. Betul tak? Okay. Ada soalan tak? Anyone? Ada soalan tak? Soalan tak? Azimah, Rizal, Afiq baru masuk ah. Afiq baru masuk ah. Fadli. Ada 6 orang. 6 orang macam makin kurang. Biasa hari tu ada macam 10 orang. Makin kurang. Yang lain tak ada. Okay. Ni je tinggal. Ni je tinggal. Habis yang lagi 6, 7, 8. Lagi 2 orang siapa? Tinggal 6 orang. Tapi tak apalah. Harap nanti final adalah semua. Okay. Sebab saya rasa final. Doktor Lee sini. Doktor, saya saya lemah dalam subjek inilah dan saya memang banyak tak faham walaupun doktor sudah explain. Boleh minta satu kelas untuk tanya soalan pada section yang akan datang, seksi yang akan datang. Boleh, tak ada masalah. Sebenarnya pasal awak boleh tanya. Memang saya pun tak tahu apa nak tanya kerana terlalu banyak tak faham, kena baca sikit lah. Okay. Boleh, tak saya ada memang saya memang jam lah. Okay. So okay, next class kita akan ada test. Okay, and then kalau you nak present you punya ataupun you nak buat test for the last class pun boleh possible juga. Okay, sebab kita ada kelas 2 kelas lagi kan. Sabtu dengan Ahad kan. Mungkin sekejap saya check ya. Kelas seterusnya 16-17 saya rasa. 16-17. So mungkin you nak test 16 ataupun you nak test 17 pun possible. Yang mana satu yang awak nak. Okay. Sebab test, hari tu saya buat macam mana test? Saya kasih 1 hari ya? Macam mana? Betul. 1 hari kan? Kan? Betul. Maksudnya tak ada masalah lah. Mungkin 16 tu kita boleh ada soalan-soalan ke. Okey, 17 tu 16 soalan-soalan ataupun present you punya projek kan. Projek saya dah kasih kan. Okey, 16 projek tu nak kena siap dalam masa seminggu 2 ni ke doktor? Iyalah, possible tak? Ke tak possible? Tak sure sebab tengok keadaan macam mana. Okey, kalau tak possible lepas hari pun boleh. Kita ada banyak masa lagi. Kan? Betul tak? Tapi test memang akan dalam 16-17 lah. Awak nak pilih tarikh mana? Sebab saya kasih je kan? Betul kasih je. Saya kasih mungkin dalam 15 tu. Kan? 15 ke 16 tu kan saya kasih. Awak buatlah hari 16 tu. Masa kelas tu kan? Tak payahlah awak tangguh-tangguh. Lepas tu awak hantar. Betul tak? 1 hari tu. Kan sepatutnya kita ada kelas kan? Okey. Kemudian kalau awak dah siap 16, 17 kita boleh buat ni question and answer ke. Boleh tak? Kan? Awak nak, kalau kita ada 16 dengan 17. Kalau boleh 17 tu tak payah kelas pun tak apa kan.
Betul tak? Kita buat 16. Kita habiskan kat situ semua. Test tu saya kasihlah 16. Tak pun 17 awak hantar. At least 17 tu saya boleh mengajar untuk ni. Kelas lain. Kelas lagi satu. Boleh tak? Kita tinggalkan satu kelas je. Macam mana? Boleh. Boleh So 16 tu kita habiskan semua. Projek tu awak hantar video je ke lagi senang lah saya rasa. Saya nilai daripada video tu. Kan? Awak explain melalui video macam ni kan. Awak ada zoom kan. Awak record lah. Awak record, awak explain. Okay. Awak present part mana macam mana calculation kan. Kemudian just very simple. Awak try guna 1 kilo ke kan. Dah try tu kalau dia tak ni okey lah. Itu je lah. At least ada projek sikit lah. Ada markah 10%. Faham tak? So 16 tu kita buat soal jawab. And then saya kasih juga soalan test. 17 tu awak hantar test dekat saya. Boleh? 17 malam. Okay, sebelum pukul 10 malam. Kan? Boleh. Setuju tak semua ni? Boleh tulis. Saya okey je. Kalau boleh nak tak. Okey, betul. Okey. Tak nak bercakap boleh. Setuju kan? Okey. Setuju. Lagi cepat habis lagi bagus. Awak nak ni ke? Cuma soalan exam saya tak prepare lagi. 25 saya kena hantar. Exam doktor nak buat bila final tu? Bulan 7 kan? Dia bulan 7. Saya tak tahu saya kena kasih tarikh ke tak. Saya lupa lah. Doktor kasih tarikh tu kena bagi tahu jugalah. Saya rasa tak. Saya rasa space yang akan kasih tarikh. Sebab saya tak tahu jadual awak semua. Dia orang yang decide. Tapi kalau perdana memang kita orang yang ni. Dia buat final macam mana doktor? Siapa yang kita buat seorang Apa dia? Apa dia? Hello? Cakap separuh. Kemudian dah ni. Balik raya. line sekat-sekat. Okey. Okey kan 16. Kalau awak sempat nak buat video tu buatlah. Kalau tak sempat awak hantar je lah video tu lepas raya ke kan. Tak payahlah awak nak present, awak just explain by video je lah saya tengok kan. Saya kasih markah. Betul tak? Lagi senang kan? Okey, tapi kena ikut objektif dan dia punya perlu. Apa dia? Ya dok, macam tu je. Ada Apa dia? apa-apa lagi perlu? Apa dia? Safwan ni lah robot lah. Tak dengar. Okey. Ada apa lagi tak? Sebelum kita stop. Hello? Ada apa lagi tak? Ada soalan tak mengenai ni? Ni saya kasih open ni. Nanti kita boleh buat review balik lah kelas akan datang. Okay? Yang penting awak buat assignment. Okay, assignment tu kita boleh discuss. Hello? Hello? Dengar tak semua? Dengar doktor. Dengar. Ada soalan tak? Ke tak ada? Dengar. Hello. Okay, 16 tu nanti kita boleh bincang lah mana yang awak nak bincang semua. So untuk hari ni punya kelas ada soalan tak? Saya rasa clear kot. Cuma macam mana awak nak draw free body diagram tu je. Imagine macam mana dia bila you tarik, friction tu ke mana, friction force tu, and then you calculate. Kan? Itu yang nak kena imagine lebih sikit tu. Saya tak boleh nak tolong lah benda tu. Saya boleh explain je. Tapi kalau dia macam friction force je, kalau wedges tu awak cuba buat
Kalau wages je, cuba awak buat bahagian yang mana yang kita letak, yang kita try to pull tu. Kat situ kita buat dulu, baru kita buat yang objek lagi satu. Okay, sebab kita akan nampak dia punya opposite frictional force tu. Okay, selalunya macam tu lah. Okay, contohnya macam ni kan. Okay, sebab kita try to pull benda ni kan. Yang ni kita buat free body diagram dulu. Baru kita buat free body diagram yang ni. Sebab kalau you buat free body diagram ni, you takkan nampak. Sebab kita try to pull benda tu. Okay. Ni kan, sebab kita tarik benda ni kan, kita akan nampak dia akan ke sini lah, frictional force tu. Sama juga macam ni. Okay, awak try to pull this one kan. Okay, yang ni kan. Of course you nampak frictional force akan opposite. Baru you draw free body diagram yang atas ni. Kan? Okay. Sama juga macam yang ni, kalau awak tengok, yang ni senang sikit lah kot. Sebab bila you tolak, of course dia akan ke mengarah bertentangan. Okay. Tapi kalau melibatkan yang ni kan, so bila you tarik, ini akan opposite lah. Ini akan opposite lah. Okay. So just imagine dia akan opposite je. Okay. Macam ni kan. Ini bila you tarik, kalau awak nampak kan, ini pemberat dia kan. So mesti dia akan opposite dekat B ni. Okay. Yang A ni akan opposite daripada B. Awak tengok yang tu dulu. Macam mana awak nak draw free body diagram. Okay, faham Ada apa-apa lagi tak? Sebelum kita stop. Tak ada Saya tanya lagi sekali ni. Okay, 16 ni kita bincang. Okay, ada tutorial ke? Mana-mana tutorial. Okay. Kemudian apa lagi ya? Kalau awak dah siap projek, awak bolehlah inform saya ke. And then test saya akan kasih 16 juga. And then 17 tu awak boleh hantar 10 malam. Okay. Test kita akan cover chapter apa sebelum ni? Chapter apa? Kita dah cover chapter apa? Chapter 2 dengan chapter 3 kan? Sebelum ni kita chapter 2, chapter 3 kan? Ke chapter 1? 1, 2, 3. 1, 2, 3? Sampai 3? Nanti saya tengok balik, tapi antara 1, 2 saya rasa. Satu, dua. Okay. So 3, 4 kita punya exam. Bukan. Betul lah, partikel. 2, 3 kan? 2, 3. So kita punya test akan cover 3, 4. 4, 5. Okay, 4, 5. Kita akan cover 4, 5. So, itulah. Ada soalan tak? So kita akan cover 4, 5 lah. 4 ni center of gravity. And then chapter 5 adalah analysis of structure. Okay, trust lah ni. Trust dan juga center of gravity kan. Okay, 2. Okay, so kalau tak ada apa-apa, tak ada soalan, saya guess you faham lah. Okay, and ada soalan nanti 16 hari bulan. Okay, ada apa-apa lagi tak? Sebelum saya stop, sebab saya macam tak ada soalan je dari siapa. Okay, so Mungkin lepas buat tutorial tu akan dapat soalan tu. Okay, so awak buat tutorial dulu, 16 kita bincang. Okay, buat tutorial semua ya, 1 sampai 6. Saya tak ingat siapa yang dah hantar sebab saya punya dokumen semua dekat office. Okay, tapi dah ada hantar lah. Dah ada hantar. Okay. Okay, doktor. Okay, so you buatlah, try to buat yang trust tu dan juga yang friction dan wedges ni. Okay. And then nanti kita boleh bincang. Okay. Itu je. Okay, doktor. Okay, terima kasih. Kita try buat yang tutorial dulu. Terima kasih, Okay. doktor. Okay, nanti 16 kita buat question answer, okay?
Okay. Okay, doktor. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.